Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 73 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 10,780 kes, iaitu bersamaan dengan 71.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 10 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, 374 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 15,096 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 4,161 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, ianya menunjukkan tren yang hampir sama dengan semalam. Negeri Sabah mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 277 kes bersamaan dengan 74.1%. Lebih banyak aktiviti saringan terus dijalankan di lapangan, terutamanya di pelbagai daerah PKPD dan PKPD secara pentadbiran. Dan kapasiti ujian terus ditingkatkan di negeri Sabah. Di negeri Kedah pula mencatatkan 27 kes iaitu 7.2% yang kesemuanya adalah daripada kluster tembok iaitu kluster dalam penjara. Kes-kes ini sememangnya terasing dalam penjara, manakala kluster-kluster lain adalah terkawal hasil tindakan kesihatan awam yang telah dijalankan selama ini. Negeri-negeri Lembah Kelang pula merangkumi 13.1% daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu di negeri Selangor mencatatkan 44 kes, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 4 kes dan wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kes. Ingin dimaklumkan daripada 374 kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, iaitu daripada Filipina. Dan juga melibatkan, iaitu di Filipina dan melibatkan 1 warga negara dan 1 bukan warga negara. Daripada 372 kes penularan di dalam negara, 343 kes adalah warga negara Malaysia dan 29 kes adalah bukan warga negara. Daripada 372 kes penularan di dalam negara, 17 kes pula merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah, sekaligus menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sejumlah 341 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut, iaitu di negeri Sabah 277 kes telah dilaporkan hari ini, 113 kes daripada saringan kontak rapat kepada kes yang positif, 31 daripada kluster-kluster sedia ada, 15 kes daripada kluster baru iaitu kluster highway dan 118 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 44 kes telah dikesan pada hari ini. 13 kes daripada saringan kontak rapat kepada kes yang positif COVID-19. 6 kes saringan pulang daripada kawasan berisiko iaitu di Sabah dan 7 kes daripada kluster sedia ada. 6 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bah Manggis dan 3 kes daripada kluster baru iaitu kluster utama dan 3 kes daripada kluster baru iaitu kluster Tasik dan 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Simera dan 5 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Kedah pula, kesemua 27 kes adalah daripada kluster tembok. 13 kes adalah daripada penjara pokok sena. Di negeri Sarawak pula, 9 kes telah pun dikesan, 4 kes saringan pulang daripada kawasan berisiko iaitu di Sabah, 4 kes daripada kluster baru iaitu kluster Putra dan 1 kes lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 4 kes telah dilaporkan iaitu 3 kes daripada kluster sedia ada dan 1 kes saringan COVID-19.
Di negeri Pulau Pinang, 3 kes daripada kluster penjara reman telah dilaporkan. Di negeri Johor, 2 kes dikesan iaitu 1 kes saringan pulang daripada Sabah dan 1 kes daripada saringan COVID-19. Di negeri Perak ada 2 kes iaitu 1 kes saringan pulang dari Sabah dan 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Di wilayah Persekutuan Labuan ada 2 kes, 1 kes saringan pulang dari Sabah, pulang daripada Sabah dan 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Di Melaka, 1 kes saringan pulang daripada Sabah telah direkodkan dan di wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kes daripada kluster sedia ada. Sehingga kini terdapat 73 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 28 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 155 kes, iaitu bersamaan dengan 1.03% daripada jumlah keseluruhan kes. Kesemua 3 kematian ialah dicatatkan di negeri Sabah. Kes 153 iaitu kes 14,038 ialah seorang lelaki berumur 61 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan tuberkulosis dan telah meninggal dunia di Hospital Tawau. Kes yang kedua ialah kes 154 iaitu kes 14,974 ialah wanita berumur 54 tahun mempunyai sejarah dan latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan obesiti dan beliau meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes yang terakhir iaitu kes 155, kes 14,999 ialah lelaki berumur 51 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung dan beliau meninggal di Hospital Sempurna. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 6 kluster baru telah dikesan pada hari ini, iaitu di negeri Selangor 4 kluster, di negeri Sabah 1 kluster dan di negeri Sarawak 1 kluster. Kluster yang pertama ialah kluster Highway Sabah. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Belud, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 12,205 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan bergejala pada 3 Oktober 2020 dan dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 22 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 10 Oktober 2020, jam 12 tengah hari, sejumlah 59 individu telah pun disaring, di mana 23 kes dikesan positif COVID-19 dan 36 individu adalah negatif. Yang kedua iaitu kluster kedua, kluster Bah Manggis Selangor. Kluster baru ini melibatkan daerah Tawau Sabah dan daerah Kuala Langat di Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 12,866 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan bergejala pada 5 Oktober 2020 dan dimasukkan ke Hospital Tawau Sabah. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 7 kes lagi yang positif. Sehingga 10 Oktober 2020, jam 12 tengah hari, sejumlah 107 individu telah pun disaring, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19, 26 individu adalah negatif dan 73 individu masih menunggu keputusan. Kluster yang ketiga iaitu kluster utama Selangor. Kluster baru ini telah dikenal pasti di daerah Gombak dan Petaling, Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 12,549 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 4 Oktober 2020. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh dan saringan kontak rapat telah mengenal pasti 9 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 10 Oktober 2020, jam 12 tengah hari, sejumlah 114 individu telah pun disaring,
di mana 10 kes dikesan positif COVID-19, 15 individu adalah negatif dan 89 individu masih menunggu keputusan. Kluster yang keempat ialah kluster Tasik Selangor. Kluster baru ini melibatkan Miri, Sarawak dan daerah Petaling, Ulu Langat dan Kelang di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 13,489 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di pintu masuk ke negeri Sarawak pada 3 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Miri. Saringan kontak rapat telah mengesan 9 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 10 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 15 individu telah disaring, di mana 10 kes telah dikesan positif COVID-19, 1 individu negatif dan 4 individu masih menunggu keputusan. Kluster yang kelima ialah kluster Simera Selangor. Kluster baru ini melibatkan daerah Besut di negeri Terengganu, daerah Kuantan di negeri Pahang, daerah Petaling, Kelang dan Ulu Langat di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 13,991 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil individu bergejala pada 6 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Ulu Terengganu, Kuala Berang. Saringan kontak rapat telah mengesan 7 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 10 Oktober 2020, jam 12 tengah hari, 126 individu telah pun disaring, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19, 88 individu adalah negatif dan 30 individu masih menunggu keputusan. Dan kluster yang baru yang terakhir iaitu yang keenam ialah kluster Putra Sarawak. Kluster baru ini telah dikenal pasti di daerah Bintulu, Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 14,696 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di pintu masuk ke negeri Sarawak pada 8 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Bintulu, Sarawak. Saringan kontak rapat telah mengesan 4 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 10 Oktober 2020, jam 12 tengah hari, sejumlah 57 individu telah pun disaring, di mana 5 individu dikesan positif COVID-19, 2 individu adalah negatif dan 50 individu masih menunggu keputusan. Seperti dimaklumkan sebelum ini, Kementerian Kesihatan telah menggerakkan pasukan bantuan ke Tawau, Lahad Datu, Semprona dan Kota Kinabalu, Sabah bagi membantu menangani penularan COVID-19 di sana. Mobilisasi pasukan bantuan secara dalam negeri di Sabah telah dilakukan sejak awal peningkatan bilangan kes COVID-19 di sana. Sehingga 8 Oktober 2020, sejumlah 249 anggota perubatan dan 48 orang anggota kesihatan awam telah digerakkan secara dalaman negeri Sabah. Sehingga tarikh yang sama juga, sejumlah 130 orang anggota perubatan dan 48 orang anggota kesihatan telah digerakkan dari lain-lain negeri ke negeri Sabah. Ini menjadikan secara keseluruhannya setakat ini 475 orang anggota pelbagai kategori dan skim perkhidmatan yang telah digerakkan ke Tawau, Lahad Datu, Semprona dan Kota Kinabalu. Penilaian keperluan sumber manusia akan terus dilakukan secara berterusan bagi memantau dan membantu mengawal situasi penularan jangkitan COVID-19 di negeri Sabah, di samping memastikan kelangsungan perkhidmatan kesihatan di sana. Pada masa yang sama, kebajikan semua anggota kesihatan dan perubatan akan terus diutamakan bagi memastikan mereka selaku aset utama Kementerian Kesihatan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih diucapkan kepada semua anggota kesihatan dan perubatan serta semua sukarelawan yang telah sama-sama membantu memerangi COVID-19 di Malaysia setakat ini. Kementerian Kesihatan ingin menyeru sekali lagi penglibatan lebih banyak sukarelawan perubatan dan kesihatan untuk membantu kementerian dalam menangani gelombang ketiga COVID-19. Koordinasi akan dijalankan oleh pihak CPRC Kebangsaan melalui email iaitu mobilisasi19@gmail.com dan cprc@moh.gov.my.
Seperti yang diumumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail bin Sabri sebagai langkah kesiapsiagaan hospital di pantai timur Sabah, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia sedang merancang mewujudkan hospital medan di Tawau. Pesakit-pesakit bukan COVID-19 daripada Hospital Tawau akan dirawat di Hospital Medan khususnya untuk perkhidmatan obstetrik dan ginekologi, pediatrik dan pembedahan am. Ini akan memberikan lebih banyak ruang kepada Hospital Tawau untuk merawat kes-kes yang memerlukan penjagaan rapi, iaitu yang tahap 3, tahap 4, tahap 5 pesakit COVID, termasuk yang dirujuk daripada daerah berdekatan, iaitu khususnya daripada Semporna dan Kunak. Manakala kes-kes yang tidak mempunyai gejala ataupun gejala ringan, kategori ataupun tahap 1 dan 2 akan terus ditempatkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah. Perkara ini telah pun dibincang semasa sidang khas Majlis Keselamatan Negara bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada hari ini. Kementerian Kesihatan masih dalam peringkat perbincangan untuk menempatkan hospital medan di Kompleks Sukan Tawau tertakluk kepada kesesuaian. Perancangan awal adalah bagi menempatkan 100 katil di Hospital Medan ini dan kapasiti serta keperluan kemudahan lain akan dinilai daripada semasa ke semasa. Maklumat lanjut akan diberikan setelah dimuktamadkan kelak. Untuk sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia kepada semua rakyat Malaysia. Dalam keadaan negara sekarang sedang bergelut mendepani cabaran pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan sedar bahawa kesihatan mental setiap orang boleh terkesan dengan pelbagai cara. Amat penting untuk masyarakat mempunyai pengetahuan bagi mengenal pasti awal gejala masalah kesihatan mental dan kemurungan agar bantuan awal dapat diberikan. Kementerian Kesihatan melalui program Let's Talk Minda Sihat mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama berganding bahu bagi memperkasakan diri dengan penjagaan kesihatan mental dan menangani stigma terhadap penyakit mental. Marilah kita mulakan dengan bercakap dengan seorang yang kita percaya. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Tambah-tambah lagi ketika kita mengharungi iaitu peperangan dengan COVID-19. Iaitu elakkanlah 3S dan 3C. Elakkan kawasan yang sesak, crowded places. Elakkan kawasan yang sempit, confined spaces. Dan elak sembang atau tutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat penutup muka di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 dan jika bergejala. Dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan kepada kita semua iaitu elakkan bersalaman dan bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika berjala dan duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukanlah aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhi kepada SOP sebagai norma baru, iaitu S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi, manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dijalankan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan warga negara Malaysia
dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 10 Oktober 2020 dan dikesan positif COVID-19 adalah sejumlah 1,103 kes, dan pada hari ini ada pertambahan 2 kes, iaitu kedua-dua kes ni pulang daripada negara Filipina. Juga dimaklumkan jumlah saringan kumulatif ujian COVID-19 di kalangan warga asing sehingga 10 Oktober 2020 adalah sejumlah 82,540 individu. Jumlah kes yang kesan positif adalah 3,673 kes. Daripada jumlah tersebut, 422 kes masih dirawat di Hospital Kementerian Kesihatan dan tiada kes yang dirawat di ICU, dan jumlah kes kematian kekal 8 kes, iaitu bersamaan dengan 0.22%. So, seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 10 Oktober 2020, kita ada pertambahan 6 kluster baru pada hari ini. Dan yang pertama ialah kluster Tembok. Ada pertambahan 27 kes, iaitu 14 kes dikesan di penjara Alustar dan 13 kes dikesan di penjara Pokok Sena. Dan jumlah keseluruhan kes ialah 1,234. Dan setakat ini kita telah berjaya melaksanakan saringan untuk 6,155 banduan. Dan jumlah kes aktif yang masih dirawat ialah 1,233, 6 kes masih dirawat di unit rawatan rapi. Dan kita juga dapati 1 kes kematian daripada kluster Tembok. Untuk kluster kedua ialah kluster ramai-ramai, iaitu di Sandakan, Sabah. Ada pertambahan 18 kes pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan 66 kes. Jumlah yang telah disaring setakat ini ialah 393 kes dan 1 kes masih dirawat di unit rawatan rapi. Untuk kluster baru, iaitu kluster highway di Kota Belud, Sabah, ada pertambahan 15 kes menjadikan jumlah keseluruhan 23 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 59. Untuk kluster benteng Lahad Datu di Sabah, ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah keseluruhan 975 kes. Setakat ini kita telah berjaya melaksanakan saringan dan ujian kepada 16,379 individu. Untuk kluster yang kelima ialah kluster Bah Puchong, dan ada pertambahan 6 kes pada hari ini menjadikan jumlah keseluruhan 14 kes dan jumlah individu yang disaring ialah 54. Untuk kluster Putra, iaitu kluster yang baru di Bintulu, Sarawak, ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah keseluruhan 5 kes. Dan jumlah yang telah disaring setakat ini ialah 57 individu. Untuk kluster penjara reman di Timur Laut Pulau Pinang, ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 18 kes. Dan jumlah yang telah disaring setakat ini di penjara reman adalah 1,663. Kes ini melibatkan kes indeks yang meninggal dan dibawa ke Hospital Pulau Pinang. Dan untuk kluster yang ke-8 ialah kluster Tanah Merah di Tawau, Sabah, ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 14 kes. Jumlah yang individu yang telah disaring adalah 51. Seterusnya untuk kluster yang baru, iaitu kluster utama di Selangor, ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 10 kes. Dan saringan setakat ini adalah 114 dan kita masih aktif mengesan kes-kes untuk melaksanakan saringan seterusnya. Untuk kluster Jalan Meru, ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 83 kes. Jumlah yang telah disaring ialah 597 kes. Dan untuk kluster laut di Kunak, Sabah, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 115 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 617 individu. Next. Untuk kluster yang baru ialah kluster Tasik, ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 10 kes. Jumlah yang telah disaring setakat ini ialah 15. Untuk kluster yang baru iaitu Bah Manggis, ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah keseluruhan 8 kes dan jumlah individu yang disaring ialah 107. Untuk kluster Selasih, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 16 kes dan kita telah berjaya menjalankan saringan untuk 281 individu. Untuk kluster Benteng Pelabuhan Kelang, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 17 kes. Jumlah individu yang telah disaring ialah 155.
Untuk kluster yang baru, Simera ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 8 kes dan jumlah individu yang disaring adalah 126. Seterusnya untuk kluster Bangau-Bangau tiada pertambahan kes. Jadi jumlah yang keseluruhan setakat ini adalah 430 kes dan jumlah individu yang disaring adalah 990 individu. Untuk kluster sungai di Kedah dan Perlis tiada pertambahan kes, jumlah keseluruhan 101 dan kita telah berjaya menjalankan saringan untuk 25,406. InsyaAllah kita lihat tiada pertambahan kes untuk kluster sungai untuk tempoh seminggu yang lalu dan kita harap dapat kita tamatkan kluster sungai ini dalam tempoh terdekat. Untuk kluster Tawar juga tiada pertambahan kes dan jumlah kes kekal 92 dan kita telah melaksanakan saringan besar-besaran iaitu 18,272 individu. Untuk kluster pulau pula di Kunak Sempurna Sabah tiada pertambahan kes, kekal 51 kes dan aktiviti saringan telah ditingkatkan dan hari ini kita lihat jumlah individu yang saring adalah 1,018 individu. Seterusnya kita memberikan makluman iaitu makluman ingin dilaporkan makluman bilangan ujian COVID-19 untuk 1,000 penduduk dengan peratusan kadar positif, iaitu merujuk kepada Oxford Martin School, University Oxford. Inilah sumber yang telah kita guna dan kita lihat sekarang ini di Malaysia, kita melaksanakan 51.96 ujian untuk 1,000 penduduk dan kadar positif adalah 0.8%. Negara South Korea pula melaksanakan 46.41 ujian untuk 1,000 penduduk dan kadar positif ialah 1%. Dan kalau kita bandingkan negara jiran kita ialah Thailand, mereka menjalankan 6.57 ujian untuk 1,000 penduduk dan kadar positif hampir sama dengan kita iaitu 0.8. Dan negara Jepun kadar ujian ialah 17.72% untuk setiap 17.2 ujian untuk setiap 1,000 penduduk dan kadar positif ialah 3.9. Negara yang paling baik ialah di New Zealand. Mereka melaksanakan 205.74 ujian untuk setiap 1,000 penduduk dan kadar positif amat rendah iaitu 0.2%. Disusuli dengan negara Australia, mereka melaksanakan 309.61 ujian untuk 1,000 penduduk dan kadar positif amat rendah iaitu 0.3. Dan dibandingkan dengan United States, mereka melaksanakan ujian yang meningkat iaitu 338.72 ujian untuk 1,000 penduduk tetapi kadar positif mereka ada tinggi iaitu 6.7. Dan di United Kingdom pula ujian yang dijalankan untuk setiap 1,000 penduduk ialah 333.63 penduduk untuk 1,000 penduduk dan kadar positif adalah 2.4. Jadi kalau kita lihat kadar ujian yang dilaksanakan untuk 1,000 penduduk adalah setanding atau dengan negara-negara yang lain. Seterusnya kita maklumkan iaitu melihat kepada kapasiti harian 60 makmal COVID-19 negara yang menjalankan ujian RT-PCR sehingga iaitu pada 9 Oktober 2020 iaitu kapasiti maksima adalah 41,354 ujian seharian. Semalam kita berjaya menjalankan 17,172 ujian bersamaan dengan 42%. Dan dimaklumkan juga jumlah kumulatif ujian RTK antigen setakat 9 Oktober 2020 adalah sejumlah 266,747 sampel ujian. Dan kebelakangan ini ada peningkatan hampir 100% ujian seharian iaitu 3,863 ujian seharian pada semalam dan 1,709 adalah positif iaitu bersamaan dengan 0.6%. Jadi di negeri Sabah kita menggunakan ujian RTK antigen dan peningkatan hampir 100%. Biasanya kita laksanakan hanya 2,000 ujian seharian tetapi negeri Sabah telah kita pertingkatkan ke hampir 4,000 ujian seharian.
Jadi pada hari ini boleh kita simpulkan 374 kes telah pun direkodkan positif COVID-19 dan 372 kes adalah penularan tempatan dan hanya dua kes import. Dan hari ini setakat ni jumlah keseluruhan kluster ialah 154 telah dilaporkan dan 102 telah pun tamat pemantauan untuk tempoh 28 hari. Dan kluster yang aktif setakat ni adalah 54 termasuk 6 kluster aktif pada hari ini. Dan saya terusnya membuka kepada soalan-soalan. Soalan pertama daripada bernama iaitu soalan bagaimana status kesihatan bagaimana status keadaan di negeri Kedah. Walaupun kes dikatakan di dalam penjara dan terasing tetapi kemungkinan kes ada dalam komuniti membimbangkan komuniti. Ini kerana tiada sebarang pelaksanaan rentas sempadan seperti dijalankan di negeri Sabah. Jadi jawapan saya ialah jika dilihat jumlah kes di Kedah sejak kebelakangan ni ialah ianya kelihatan lebih terkawal dan kes-kes adalah kebanyakan datang dari kluster-kluster berkaitan dengan penjara iaitu kluster tembok dan juga kluster-kluster di dalam kawasan PKPD pentadbiran di Kota Star dan juga di Aman Jaya. Terdapat juga kluster berkaitan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah, namun setakat ini ianya dapat dikawal dan aktiviti pengesanan kontak dapat berjaya mengesan kontak-kontak kes tersebut. Jadi pada hari ini kalau kita lihat ada 27 kes yang dikesan di negeri Kedah dan 27 kes, 14 di penjara Kota Star dan 13 di penjara Pokok Sena. Soalan kedua ialah daripada Millennial, Malaysia Kini dan Sinar Harian. Can MOH please details what steps are being taken to address the issue in KK Hospital as according to Malaysia Kini report, over 40 nurses have been ordered to undergo quarantine after one nurse who works in the ICU contracted COVID-19. The ICU is basically crippled already with so many nurses on quarantine. Now, the most, apart from family members, healthcare workers are certainly at highest risk of getting the infection. What's more important is that all healthcare workers have to comply with the infection control measures, as well as to practice good clinical practice guidelines and prevention measures. So to date, we have 579 healthcare workers has been infected from the beginning. And what is more important for Negeri Sabah, only 198 healthcare workers has been infected from the beginning of this pandemic COVID-19. But what we have found recently is that 85 cases as compared to 68 cases being recorded last month. So in October, 85 cases has been reported. And the situation in the ICU Hospital Queen Elizabeth II, there was one nurse, we have symptoms and been tested and it was positive. And one of his colleagues as well is positive. So what we have done is that we have screened all medical officers, nurses in ICU on the 9th of October 2020. And up to date, only 2 cases been detected are positive. But we are still investigating whether the cases contracted the cases in the community or in our hospital. As far as we are concerned, we are trying our best to make sure that our nurses comply to our infective control measures. Then soalan ketiga lah regarding the recent shopping mall closure. What are the things that KKM will take into account when deciding on the closure of shopping mall? What is the KKM's advice for operators to continue ensuring the safety and the health of the shoppers? So when cases have been reported, the Kementerian Kesihatan, the PKD, Pejabat Kesihatan Daerah will do the risk assessment. And here, because it involves the workers, almost the security guards, in one of the mall is security guards, involves the security guard plus the workers in certain areas. So the numbers of workers are increasing. So it is very important for Ministry of Health
to continue to screen the workers, plus contact tracing, and also to do the disinfection and sanitation in the mall. So we have actually advised for a week for Ministry of Health to clean up the area. So we hope that we'll be given a week to contact trace all the positive cases in contracted infection in the mall. So itu saja yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada rakyat Malaysia untuk membantu Kementerian Kesihatan untuk patuh kepada SOP. Kalau kita patuh kepada SOP, iaitu yang pertama duduk di rumah. Kalau kita terpaksa keluar dari rumah, pastikan kita mengamalkan penjarakan, pakai mask, kerana dengan pakai mask, dengan amalkan penjarakan fizikal, kita dapat putuskan jangkitan COVID-19 82%. Dan kalau kita amalkan, kita membantu Kementerian Kesihatan untuk memutuskan penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.